benar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, mata talabta 'iwadan 'ala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi wa yakfil muriba wijdanus salamah. Apabila kamu menuntut upah atau pahala atas suatu amalan, maka kewujudan sifat benar dan ikhlas dalam amalan itu pasti akan dituntut oleh Allah daripadamu pula. Jika begitu, kamu pasti tidak akan selamat kerana amalanmu pasti ada kekurangan. Bagi orang yang ragu tentang pemberian pahala oleh Tuhannya walaupun tanpa dituntut oleh hamba, cukuplah dengan adanya keselamatan daripada siksaan Allah atas niatnya yang buruk itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hakikat sebenar dalam kehidupan kita adalah terbezanya daripada semua makhluk, kita diciptakan untuk diibadatkan. Kita diciptakan untuk diibadatkan. Nas menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk abdi kepada aku. Dan konsep ibadat ini pertama sekali adalah keseluruhannya dalam hidup kita mesti mengkarenakan dengan kerana Allah. Ini yang kita isytiharkan dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, kita fahamlah puasa, zakat, haji, itu ibadatku. Begitu juga dengan hidup aku. Hidup apa hidup? Nikah, beranak, pergi kedai, beli barang, apa lagi, semua sekali lah. Bergaul, ini semua. Matiku, mati maknanya kita tahu matlamat hidup akhir sekali bertemu dengan mati. Mati pun lillahi rabbil alamin, kerana Allah Tuhan pencipta. Li ni lillah, kerana Allah. Jadi bila kita faham macam itu kehidupan, bermakna dalam kehidupan kita ni, itulah manusia dikarenakan dengan kerana Allah. Kadang-kadang kita fikir, kenapa telinga kita sebagai seorang Islam, kali pertama jika sekiranya ibu dan bapanya memahami akan hakikat sebuah kehidupan, memukaddimahkan anak itu dengan kalimah Allah. Kita bila kita dilahirkan, bapa kita azankan kalimah pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dulu digemakan dalam cuping telinga. Kenapa? Bila kita nak mati, sunat bagi ahli keluarga dan orang yang ziarah menyebut la ilaha illallah. Bila Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk syurga. Mula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berakhir dengan la ilaha illa Allahu. Maknanya mula hidup dengan Allah, akhir hidup dengan Allah, dan di tengah itu Allah. Zikir banyak-banyak pada Allah, semayang kerana Allah, puasa kerana Allah, zakat kerana Allah, haji kerana Allah, semua kerana Allah. Salat macam saya sebut tadi, lillahi rabbil alamin. Ibadat-ibadat wa nusuki. Dan Allah sebut asyamu li wa ana ajzi bih. Salat tu kerana aku,
Puasa tu kerana aku dan aku yang balas. Hadis kursi. Kita tengok orang pergi Mekah, bawalah pakej murah ke mahal ke, teramat mahal ke, apa Allah kata? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, kerana Allah. Hak lain dia sebut Allah belakang. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Asya lillah. Tapi untuk haji ni walillahi 'alan nasi, kerana Allah dulu. Kenapa? Kerana haji ni perkara besar. Kerana haji ni dia mudah untuk rasa lain macam. Ji pergi Mekah pakai apa? Ji pun kata saya muassasah. Oh, kita pun congok lalu dah 10,000. Lain. Haji pun dah tuan batuk dulu. Saya taklah, cuma package je. Package apa? Yalah you rasa package apa yang sesuai dengan saya ni. Oh, ni you selalu. Ni kawan ni katalah mungkin 40,000, 50. Ini masalah kita pun jawab. Tengok tak lain tak kenal orang ni. Oh. Dah package apa? Saya patut lagi 200,000, 300,000. Tengok rasa tu. Jadi sebab itu bila haji semua kena menghadap Kaabah. Menghadap tu maksudnya keliling Kaabah, menghadap Allah lah. Apa ni, sembah Allah. Tapi dia akan rasa lain. Dia cepat rasa. Naik kereta besar, layang VIP, VVIP, masa tawaf. Sebab itu Allah awal kata walillahi. Saya baru ni menyambut tetamu sahabat kami yang juga majlis hukama muslimin. Saya buat dengan dia sebab dia teramat rapat dengan Syekhul Azhar sekarang. Dia kata Syekh Azhar nak pergi Mekah. Cuma Syekh Azhar ni dia punya perangai dia baik, luar biasa. Kalau dia nak pergi Mekah, pertama dia tak nak temu orang. Bagi dia, aku nak pergi Mekah kerana Allah. Dia memang orang yang amat sibuk, macam wakil rakyat lah, ibarat sibuk. Aku nak kerana Allah. Jadi dia tupu kerana Allah. Pertemuan-pertemuan tak ada. Kalau dia nak pergi temu orang besar di sebelah Saudi tu, itu pergi cara lain. Dia pergi, bahkan kadang-kadang pergi tempat-tempat tu dia bagi duit, dia kata duduklah situ biar dia seorang. Memang humble. Ada orang, dan cerita macam ni bukan dia seorang. Ramai orang soleh pergi Mekah senyap. Kadang-kadang kawan tu billionaire. Kadang-kadang tu, tapi tak ada lah action macam orang tu pergi package 30,000. Tak ada, dia senyap hidup. Allahu Akbar. Humble. Ada ramai macam tu. Ini lillahi ta'ala. Kita nak macam tu. Jadi bila saya sebut macam itu sebagai mukaddimah, maknanya dalam hidup kita yang menjadi mencabar ialah kita disuruh beramal. Tapi soalannya, kalau saya tanya sejujurnya, apa maksud sembahyang di sisi awak? Awak di sini maknanya saya, kita semualah. Bahasa mudahnya kita kata apa? Masuk dah waktu. Dah dia rukun Islam, kena sembahyang. Dah dia wajib kena sembahyang. Allah, ni ajaran mak abah kita dulu. Iyalah, nenek moyang kita tak sembahyang pukul. Memanglah Nabi suruh pukul tak sembahyang. Ya juga. Jadi sembahyang. Tu cara. Kalau nilai macam tu sembahyang, mana setakat tu? Tapi kita tengok orang yang martabat tinggi, sembahyang tu ibarat kekasih. Sembahyang tu ibarat cahaya mata.
Semayang tu ibarat satu kerehatan yang amat sangat. Jadi pengadaan ataupun penunaian semayang tu macam benda macam ni tinggi. Nabi kata waju'ilatis salatu qurratu aini li, dijadikan solat tu cahaya mata aku, penyejuk mata aku. Kita doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata. Tengok Nabi jadikan sembahyang macam tu. Artinya ketika itu bila dia sembahyang dia rasa lain. Dia tak macam kita. Kadang-kadang kita pergi sembahyang. Contohnya paling mudah Ramadan baru ni. Kawan kita ni jenis rajin bawa pergi ke masjid tarawih. Kita pun dah ikut dia sebab lepas pada tu memang dia jamu sedap-sedap. Pergi kedai orang jamu sedap, jadi kita ada bagus aku pergi. Jadi kita tahu dah dia atur dah. 8 orang kru dia, dia belanja semua. Sudah sembahyang dia buatlah katakan 8 rakaat je sebab nak pergi kedai apa. Mula-mula pergi masjid A, lepas tu pergi masjid B, pergi masjid C, masjid D, masjid seterusnya. Kita ni akan hukum Allah lambatnya, Allah lewehnya, beranan Allah tak rasa apa. Hak ni boleh tapi ada sama. Cuma satu je Allah, hak ni puas hati. Tuan-tuan, kita tengok itu perasaan kita tentang solat. Satu. Yang kita hukum tu orang tu, kita sendiri kita tak tu. Sedangkan dalam sembahyang bukan suruh hukum orang. Nampak tak? Dan sembahyang mu dengan Tuhanmu. Usolli, aku sembahyang, bukan mereka sembahyang, dia sembahyang. Sekarang ni kita tengah sembahyang, kita nak ukur orang ni. Hai letih kita. Ini masalah kita. Masalah-masalah yang kecil picisang ni lah yang mengganggu. Okey, kita terus kembali kepada tajuk kita ni. Bila kita sembahyang sebagai contoh, apa kita nak? Kita nak sesuatu daripada Tuhan. Ada sembahyang istisqa minta hujan. Ada sembahyang hajat walaupun khilaf ulama. Ada sembahyang apa lagi? Gerhana, macam-macam sembahyang. Ada tujuan-tujuannya. Dan ada yang teramat peribadi kita nak minta dengan Tuhan. Bahkan dalam sembahyang tu sendiri maknanya doa. As-salatu hiya doa. Okey. Bila kita sembahyang, kita nak minta. Sudah sembahyang kita angkat tangan, ya Allah, aku nak pergi. Kita minta. Betul tak cara? Betul. Allah suruh ud'uni astajib lakum. Memintalah ke aku akan beri. Okey. Tapi kita hilang satu benda yang paling besar. Apa dia? Tulibta biwujudi sidqi fi. Allah nak minta dengan mu sekara je, iaitu benar dalam hal tersebut. Benar, jujur, apa makna? Benar di sini dalam erti kata betul ke kita ni hamba Allah? Betul ke kita ni benar-benar rasa kasih, sayang, cinta kepada Allah? Nak capai tahap tu ni Allah payah. Sebab itu martabat benar ni martabat agung. Martabat benar ni martabat nabi-nabi.
dalam akidah yang kita belajar, antara sifat-sifat yang wajib bagi Nabi itu, wajib, mana dia tak boleh cerah dengan dia, tak boleh pisah. Ada 4: sidik, amanah, patanah, tabligh. Salah satunya sidq, benar. Jadi benar ni payah. Kita baca Quran, sadaqallahul azim. Abdullah bin Mas'ud bila riwayat daripada Nabi menyebut wa huwas sadiqul masduq, dia yang benar lagi dibenarkan. Rasulullah sifat benar. Jadi benar. Nabi terbiak benar ni dalam hati. Benar ni daripada lubuk hati. Benar ni daripada jiwaan yang benar-benar bersih, baru benar. Tuan-tuan tengok, kita tengok sesuatu, ada kita suka, ada kita tak suka, ada kita takut, ada kita tak takut. Kita ambil contoh benar dalam arahan Tuhan. Setakat mana kita berani, setakat mana kita takut. Ni minta maaf, tukang cakap sendiri pun banyak kelemahan. Tapi Allah rakamkan dalam Quran, cukup sebagai ayatnya. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah sebut daripada kalangan orang-orang yang beriman. Apa makna daripada? Maknanya bukan semua. Ni dalam ramai-ramai kita ni, ramai di kalangan tuan-tuan iman jauh lebih baik pada saya, ikhlas lebih baik pada saya. Ini dalaman ni dia lain daripada luar. Luar ni boleh dengan pakai jubahnya, dengan pakai serban besarnya, dengan buat waraknya. Itu luaran. Islam tak ukur hak tu. Ba'amal Islam tak ukur zahir. Innallah, ni Allah. Kita duk tengok tu bagus. Tapi Allah tak. Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila kulubikum. Allah tak tengok sangat pada rupa parah kamu, harta benda kamu banyak, tapi dia tengok hati kamu. Hak nombor 1. Cuma jangan faham ni hati bersih. You je tengok saya tak tutup aurat tapi hati saya bersih. Tak boleh cakap gitu. Saya takut ke Allah, tapi itu orang panggil tak makan siku, tak ngam. Tak boleh. Dia orang yang nak beribadat, dia kena benar. Dia kena buat satu perubahan total. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, terlalu banyak yang penentang Islam yang tegar, debate, akhirnya masuk Islam. Kemudian kita tengok dia berubah 100%. Maryam Jamilah, kisah. Kita tengok penyanyi yang terkenal tu, Cat Steven, yang jadi Yusuf Islam dah kalau tak silap. Berubah tuan, lain. Sebab dia total. Itu yang kita nak. Jadi soal yang kita minta dengan Tuhan tu benar tak? Allah nak suruh kita benar macam tu. Minal mu'minina rijalun sadaku, daripada kalangan orang yang beriman ada lelaki-lelaki yang benar apa yang dijanji dengan Allah. Ada di kalangan mereka yang telah mati syahid, ada di kalangan mereka tunggu giliran dan mereka tak tukar pun. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an. Anas ni sahabat Nabi tapi budak kecil. Maksud saya, dia budak, Nabi tua dah. Jadi dia khidmat dengan Nabi 10 tahun di Madinah. Dia kecil dan dia sahabat juga tapi dia kecil. Dia ada pak saudara seorang namanya Anas ibn An-Nadar. Anas ibn An-Nadar ni dalam perang Badar dia tak hadir.
Dia tak hadir sebab dia tak sangka perang. Dia ingat bobo nak kepung dia kafilah Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan ni bijak, dia terlepas minta bantuan Mekah. Mari sekumpulan besar Abu Jahal, seramai hampir 1000 orang atau lebih sikit. Tu hak perang lawan. 1000 orang lawan Allah. Anas ibn An-Nadhr rahimahullah radhiyallahu anhu, dia ni orang yang Allah jadi dia ni cakap benar. Ini mahal ni, cakap benar. Kalau dia sumpah atas nama Allah, Allah ikut. Dia ni jenis orang macam tu. Jadi satu hari tu ada kaum keluarga dia, hadis sahih riwayat Bukhari, entah macam mana bergaduh perempuan ni, dia patah gigi kawan seorang lagi. Macam mana gigi khabek mulut, patah gigi kawan tu. Jadi dalam Islam bila patah gigi kena bayar qisas. Qisas tu gigi balas gigi. Sebatang gigimu kena balas sebatang gigi. Anas bagi tahu, bersumpah tidak akan dipatahkan gigi dia walaupun sebatang. Wallahi dia sumpah. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata Anas ni kalau dah dia kata macam tu, pakai hak dia lah, maka bayar dia je lah. Bayar dia adalah beberapa tanggungjawab. Tapi dalam perang Uhud, dia kata apa? Wallahi, kalau ada lagi peperangan selepas peperangan Badar ni, tengok orang akan tengok cara mana aku main beredang. Maka berlakulah perang Uhud, tentera Islam tak menang. Yang syahid 70 orang. Salah seorangnya Anas ibn An-Nadhr. Sudah perang, musuh lari, balik dah. Orang Islam ni kubur mayat. Kubur mayat semua. Ni kena ni Hamzah, ini orang ni Abdullah bin Jahash, ini orang ni, ini orang ni, orang ni. Tapi Anas bin Nadhr orang tak kenal. Sebab muka dia ni hancur, kena robek dengan tombak, dengan pedang, dengan ni, dengan tikar, dengan panuh, dengan ni. Tubuh dia ni, tubuh besar mana sangat, tak kurang antara 70 ke 80 liang tikaman. 70 ke 80 liang tikaman. Sama ada libah dengan pedang ke, sama ada dengan panuh ke, dengan apa. 70 ke 80 liang tikaman. Orang tak kenal muka. Yang kenanya saudara perempuannya. Saudara perempuan Anas ibn An-Nadhr tengok pada cicing. Ni cicing Anas ibn An-Nadhr, saudara aku. Maka kata Anas bin Malik, wallahi aku yakin ayat Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaih. Ayat ini terkena juga kepada Anas ibn An-Nadhr. Mana benar? Jadi payahlah tuan-tuan kalau kita nak cakap benar. Dia orang benar ni tuan-tuan. Dia benar dengan Allah, Allah ikut dia. Sebab itu disebut ni tulibta biwujudis sidqi fi. Kamu akan diminta untuk adanya perasaan jiwaan benar pada Allah. Kita tengok tak hujan lama, kemarau, jom kita pakai doa, sembahyang ajak, sembahyang istisqa sembahyang. Alhamdulillah itu disuruh oleh Allah. Kadang-kadang 4 hari, 5 hari baru hujan, kadang-kadang 2-3 bulan, 2-3 minggu baru hujan. Zaman dulu Rasulullah tu nombor 1 lah, dia Rasulullah. Ada seorang tu namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani cerita panjang kisah, saya tak nak, saya nak ceritanya. Kalau orang pergi kat dia, dia sampai sebuah tempat,
Dia kata, ya Abah Muslim, kita sini lama dah tak hujan, tolong doa dah pada Allah. Dia angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah turunlah hujan. Tangan belum jatuh, hujan turun. Apa makna? Hati dia benar pada Tuhan. Oh, itu maha. Kita tengok orang macam ni, dia luar biasa. Hati dia benar. Benar-benar sungguh. Bersih sungguh. Ya Allah. Angkat tangan je. Ya Allah, turunlah hujan. Hujan turun. Cash. Tapi orang gitu, 1 dalam 10 juta, 20 juta, 30 juta. Payahlah. Ada. Dia bukan martabat Nabi, dia bukan martabat sahabat, dia ni mukhadram, tapi Allah bagi macam tu. Benar. Kerana itu bila kita buat kita tak dapat tu, bukan makna kita tak boleh buat apa-apa. Kita tetap kita kena benarkan. Kita kena benar. Kalau kita boleh benar, baik. Apa dia kata? Wa yakfil muriba wijdanus salama. Cukuplah bagi orang masih ragu-ragu, dia ada perasaan. Perasaan apa? Okey dah, selamat dah. Macam kita dah, kita kena kita kata stres yang melampau, sampai kepada tahap orang panggil apa ni, nak separa gila. Dia macam-macam nama, bipolar ke apa benda kepandar lah. Saya pun tak berapa faham sangat. Dalam keadaan stres ni, dia bangun malam, dia semayang. Dia nangis hingga doa Allah. Sudah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia angkat tangan, dia doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah doa tu dia amin. Astagfirullah, 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 astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Umpamanya zikir sikit. Lepas mayang subuh tu dia rasa tenang je. Inilah sekurang-kurangnya dia telah rasa ketenangan. Ni peringkat ni kadang-kadang baru orang panggil murib baru. Apa makna murib? Dia masih lagi syak, ragu lagi. Tapi Allah bagi dah sikit. Tapi kalau hak sid betul-betul, Allah bagi cash lah, macam-macam tu. Allah bagi cash. Ini dia, wa yakfil murib wijdanus salama. Tak apa, kita mula daripada sikit. Allah bagi. Akhir sekali kita dapat satu. Bila kita bincang masalah ni, inilah kita tengok. Kadang-kadang kita fikir bab ibadat. Sampai sekarang kalau boleh tuan-tuan, kalau kita dapat, kita rasa, setakat ni kita belum rasa, namanya lazzatul ibadah, lazat dalam beribadat. Yang ni mahal. Kadang-kadang kita tengok orang minat bola, malam ni belang bola, ramailah orang berjaga malam ni, Piala UEFA ni, memanglah orang tengok bola, orang minat bola, tengok bola. Makan pun fishball, memang dah minat sangat. Tuan-tuan akan rasa, bukan kita kata peringkat luar negara, peringkat antarabangsa, peringkat Malaysia cukup. Satu pasukan lawan satu pasukan ni main di Stadium Bukit Jalil. Stadium Bukit Jalil bukan jauh sangat pun. Stadium Bukit Jalil. Tapi puak-puak dia panggil atras. Istilah mereka lah, saya dengar je disebut. Tuan-tuan, pukul 4 pagi kita, pukul 4 petang ada dah. Main pukul 8 malam. Duk main kat stadium lah tu. Duk minum-minum air teh, capur, ramai ni, duk bercakap gini. Pak tambah. Awak rasa macam mana? Malam ni macam mana? Analisa ni. Tak apa. Dia seronok. Siapa ni? Tengkek beli gini. Bukan dekat-dekat, jauh. Ada bagi konvoi dengan motor. Semangat, dia rasa lazat. Sudah pula menang pasukan dia, pergi minum air, buat pula.
Silat-silat sampai rumah pukul 5 pagi. Letak belakang tidur. Semayang zuhur tu dengan subuh. Zuhar jadi zuhur dan subuh lalu atau apa-apa. Tengok. Dia minat. Dia rasa lazat. Tu hak bahagian bola. Begitulah seterusnya hak bahagian politik. Politik. Semangat. Hak bahagian kebudayaan. Semangat. Hak bahagian mancing. Mancing ni kurang dosa sebab dia senyap. Tu bagus kau. Tapi masalahnya zikir pun tak ada senyap. Apa benda menerawang tak tahu kepala otak dia. Orang mancing tu aja tengok orang mancing ya. Tak tahu. 2 jam. Bini nak ajak cakap tak jawab. Silent. Mancing. Ikut ikan lari. Senyap mancing. Minat. Maksud saya, kita biasa mendapat kelazatan bila terkait dengan hubungan dunia kita. Contohnya sukan ke, hak jenis minat entertainment ke, hak jenis minat. Ada kalanya sampai kepada hak maksiat, dia rasa seronok dan dah rasa lazat. Tapi kita nak lazat dalam ibadah. Allahu Akbar. Lazat ibadat ni payah. Dia payah. Kesebatian dalam ibadat tu dia rasa lazat sangat. Dia rasa seronok. Sebab nak lazat dalam ibadat, dia akan bertembung dengan syaitan. Dia bertembung dengan iblis. Syaitan iblis ni, dia tak mau kita ibadat semua-semua. Tuan-tuan ada tengok orang tu, entah macam mana dia baru bertaubat tu pergi masjid. Tok bila Tok Iman cemah, selalu dia main suara depan awal pula ni berat lah, macam nak rapah kuasa. Pakaian pula jenis serban jubah, duduk senyap zikir je. Masuk zuhur pukul 1.10, dia datang pukul 12.30. Masuk asar pukul 4.32, dia datang pukul 4. Astagfirullah. Masuk maghrib pukul 7.12 ke, dia datang pukul 6.30. Patut seteri pada cakap pun sikit. Tengok lepas 10 hari bayang pun tak nampak. Lish. Sebab bila ibadat ni syaitan kata cukuplah, tak payahlah, macam-macam. Akhirnya sebab itu orang yang boleh kekal dalam masalah ni, dia telah melepasi, dia rasa lazat yang tak akan dirasa orang lain. Lazat tuan-tuan. Ni key utama. Kunci utama kita nak. You nak tak doa you mustajab? Awak nak tak? Saudara nak tak? Haji nak tak? Nak. Okey, haji semayang. Semayang. Lagi? Okey. Semayang jangan fizikal. Bergabung dengan fizikal tu hati kena semayang. Bergabung dengan hati dan fizikal dan kefahaman tu perasaan kena semayang. Bergabung dengan itu jiwaan kena semayang. Sebab itu bila disebut ibadah, disebut juga ubudah. Apa makna ubudah? Satu martabat pengabdian zahir dan batin kepada Tuhan Rabb al-Alamin. Sepenuh-penuhnya dia serah pada Allah, dia bulat-bulat pada Allah. Itu dia. Sebab itu dalam ni banyak dia kata fama, tidak semestinya orang yang semayang tu semayang. Kenapa? Kerana dia punya piawaian standard tu tak sapa. Ni pokok ni dah. Maksud dia bukan mereka kita tak semayang, tapi penunaian. Seorang ulama tanpa sebut nama, dia cerita umur dia melebihi 90 tahun dah. Cerita tahun 60-an
ataupun 50-an, mungkin 40-an rasa. Kerana dia semangat sangat Islam ni, dia kena penjara. Bila dia duduk dalam penjara ni, ramai jenis semangat Islam ni masuk dalam penjara duduk. Mereka ni buat mogok lapar, buat bantahan sebab semayang seorang-seorang, mereka nak semayang berjemaah. Akhirnya dibenarkan semayang jemaah. Selepas beberapa ketika mereka buat, akhirnya dapat semayang jemaah. Bila boleh semayang berjemaah ni kali pertama, ada azan ni kata Syekh ni, aku hafal Quran, suara aku sedap, aku muda, mereka suruh aku semayang jadi imam. Dalam situasi macam tu, aku pun takbir aku semayang.